Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Kepribadian Rasulullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Said Muzaffar Said Azlan yang telah dirakamkan di perkarangan RTM Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya, keizinannya Allah beri kita kesempatan umur pada pagi yang mulia ini berada dalam satu majlis yang mulia. Marilah sama kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan pada diri kita ini untuk terus beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita berdoa apa yang kita usahakan ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi di akhirat yang membolehkan kita masuk ke syurga Allah Ta'ala berserta dengan keredaan dan kerahmatannya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam suratul Ahzab, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagimu, yang mana kalian mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan kalian juga banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan muslimin muslimat rahmati Allah, ayat ini membuktikan bahawa pada diri Nabi itu ada contoh ikutan terbaik. Kita sebagai orang Islam digalakkan untuk memperbaharui syahadah kita. Kena jaddidu imanakum, kena perbaharui syahadah, kena banyakkan ya syahadah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai orang Islam memang kena bersyahadah lah, sebab umat dalam Islam ni ada dua. Pertama ummatul da'wah, kedua ummatul ijabah. Kalau ummatul da'wah ni umat yang masuk Islam ataupun dia asal bukan Islam tapi dia masuk Islam, yang ni dipanggil ummatul da'wah. Kalau yang kedua ummatul ijabah, dia dah Islam secara keturunan. Kalau macam kita kan, kalau tanya kita Islam, ya Islam. Macam mana boleh Islam? Dah tok nenek kita Islam, kita pun Islam jugalah. Baik, yang ini selamat kerana tok nenek moyang Nabi sebut dalam satu hadis, selamatnya dia kerana tok nenek moyang dia ucap kalimah la ilaha illallah dan disambung pula dengan kita, selamat. Dan digalakkan yang saya sebut tadi, Nabi sebutlah hadis, perbaharui iman kamu, maksudnya kita kena sentiasa bersyahadah kepada Allah Ta'ala, yang mana dalam kandungan syahadah itu ada sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku iktiraf, aku mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi, aku mengetahui, aku beriktiraf bahawa Nabi SAW itu pesuruh Allah, dan apa yang dibawa oleh Nabi iaitu Al-Quran itu adalah benar. Jadi ini pegangan kita sebagai orang Islam. Baik, saya nak pergi balik yang pertama tadi,
iaitu dipanggil sebagai ummatud dakwah. Apa dia? Masuk Islam. Maksudnya asal bukan Islam, tapi dia beriman dan dia masuk Islam, maka dipanggil sebagai ummatud dakwah. Proses pertama yang disebut oleh orang nak masuk Islam ni, pertama sekali, sebelum nak suruh dia mandi wajib, sebelum nak suruh dia solat, bila dia kata dia nak masuk Islam, Allah dah bagi hidayah pada dia. Apa perkara pertama yang dia kena buat? Dia kena bersyahadah. Mula-mula kita ajar dia bersyahadah. Dia tak tahu, kita kena ajar dia, kita kena guide dia. Kalau yang tak tahu tu, ajar sesuatu. Sehingga kan dia sebut, kita sebut asyhadu, dia pun akan sebut asyhadu alla ilaha, dia pun akan ikut alla ilaha illallah, dia pun akan ikut illallah. Maksud kita ajar, sebab itulah lafaz sebagai lesen, sebagai pas nak masuk daripada bukan Islam kepada Islam. Itu lesen dia. Baik, dalam asyhadah ini menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, diiringi dengan syahadah yang kedua, iaitulah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak cerita bahawa ayat yang saya baca tadi, suratul Ahzab ayat 21, bahawa Allah kata pada diri Nabi itu ada suri tauladan, dimaksudkan bahawa Nabi ni manusia yang hebat. Yang mana kehebatan Nabi ni, kalau orang nak masuk Islam, kena bersyahadah. Yang mana syahadah kedua ada terkandungnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama juga macam kita yang Islam yang saya sebut tadi, jaddidu imanakum bisyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kena perbaharui iman kita dengan syahadah juga. Nak cerita bahawa hebat Nabi ini, ya, disebut juga dalam Quran. Dan yang saya sebutkan tadi, bila nak masuk Islam, ya, orang itu mesti kena bersyahadah. Kalau tengok dalam ayat ini saja, saya nak pergi daripada segi bahasa. Laqad kana, kana ini adalah fi'il madhi. Madhi iaitu kalau bahasa Inggerisnya dipanggil past tense, benda yang dah berlaku, lepas. Macam kita lah, apa yang kita buat hari ni sedang berlaku kan. Apa yang kita buat kejap tadi kita baca Yasin. Baca Yasin tu dia panggil past tense. Jadi kalau ikutkan bahasa, aku telah baca surah Yasin, tak boleh kata aku sedang, sebab baru lepas. Jadi dipanggil past tense. Baik, past tense di sisi ulama nahwu ataupun bahasa Arab, past tense ni suatu perkataan yang benar-benar berlaku. Maksudnya dia tak boleh kita persoalkan. Contoh tadi dah baca Yasin, orang nampak kita baca Yasin, kita tak boleh menidakkan yang kita ni tak baca Yasin. Tak boleh, sebab orang nampak kita baca Yasin. Benda dah berlaku tu memang betul-betul berlaku. Yang akan datang tak tahu apa yang berlaku. Yang itu tak boleh kata dah berlaku. Jadi past tense ni kuat. Dalam ayat ini Allah kata laqad kana. Kana ini past tense. Walaupun fi'il dia naqis, dia panggil fi'il naqis yang tak sama macam verb yang lain. Dia verb yang kurang sikit. Tapi kenapa Allah datang kana? Nak bagi tahu bahawa memang benar pada diri Nabi itu ada suri tauladan. Dan sebelum kana, Allah datangkan dengan laqad. Lam ini litaukid, memperkuatkan. Qad pun litaukid, memperkuatkan. Bila qad, kalau dalam bahasa Arab, qad dimasuk dekat dalam perkataan perbuatan yang past tense, maksudnya beginilah. Tadi Mika baca Yasin tak? Kita pun jawab, ya, baca. Ish, tak nampak pun. Ya Allah, betul teman baca tadi. Ya, betul teman baca tu, dia memperkuatkan nak cerita, memang dia baca. Jadi Allah sebut dalam Quran, laqad kana, sebelum kana itu ada laqad, nak cerita betul-betul pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Maksudnya tak ada siapa yang boleh sanggah tentang kehebatan baginda Nabi SAW. Jadi kita sebagai orang yang dah bersyahadah, yang berakidah, dah masuk dalam,
kita dan orang Islam ini memang wajib dan wajib memperakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan muslimin muslimat rahmati Allah, saya nak bawa beberapa pandangan non-muslim terhadap kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya awal-awal tadi saya dah cerita tentang kehebatan Nabi, dan kita sebagai orang Islam memang wajib memperakui kehebatan Nabi. Kenapa saya sebut awal-awal? Supaya kita ni jangan terpedaya kata selain daripada Islam berkenaan dengan Nabi. Sebab kita ni biasalah, kalau ada orang non-Muslim yang memperakui kehebatan Islam, barulah kita nampak hebat Islam. Tapi orang Islam cakap sendiri tentang kehebatan Islam, kita tak nampak lagi. Saya bagi contoh. Ada satu kisah seorang ulama besar di Mesir. Biasalah ulama Al-Azhar ni, Allah, hebat. Dia ramai melahirkan anak-anak murid yang hebat, yang lahir daripada lepasan Universiti Al-Azhar, universiti tertua di dunia. Kalau ada rezeki tuan-tuan perempuan, saya anjurkan pergilah ziarah bumi Mesir ni, tengok tamadun-tamadun lama yang ada di Mesir. Syekhul Azhar ni, ulama Azhar ni, dia selalu pesan pada anak dia. Dia kata, wahai anakku, bacalah kisah Sayyiduna Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab ni di antara khalifah yang membawa pembaharuan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan Islam ni, kalau tengok dalam Al-Hadaratul Islamiyah, tamadun Islam, daripada mula nak bergerak kan, daripada sebelum Nabi dilahirkan, dia ada cerita sampai Nabi dilahirkan, sampai selepas zaman Nabi. Pemerintahan yang agak teratur sikit adalah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adanya cukai kan, adanya menteri-menteri, adanya gubernur. Kita pun tahu gubernur zaman Sayyidina Umar ada kan. Sama juga macam tarikh Hijri ataupun tahun Hijri. Tahun Hijri ni mula pada zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar, yang mana dimohon oleh gubernurnya Abu Musa Al-Ash'ari beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, kita ni tak ada tahun sendiri, kita ni asyik pakai tahun Masihi je. Jom kita selesaikan masalah, ada tahun Hijri bagi kita. Maka ditetapkan ya satu di tahun baru Islam, iaitu bermula Nabi berhijrah ke Madinah. Siapa yang letakkan? Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Tapi nak cerita, hebatlah Sayyidina Umar ni berkenaan dengan pemerintahan negara. Jadi ayah dia ni pesan, baca kisah Sayyidina Umar. Jadi bak kata orang Perak, anak ni buat nohen je. Orang kata orang Perak, tahu nohen? Mesti tahu kan? Dia bila jadi rakyat RTM Perak, kena tahu bahasa Perak. Masuk RTM ni pun dah tulis untuk koma aja. Kena tahu dia punya lenggok tu kena sebut betul. Untuk koma aja. Tak boleh. Untuk koma aja. Dia ada dia punya istilah, dia punya bahasa dia. Jadi dah jadi RTM Perak, kena ikut cara Perak lah. Jadi buat nohen dia. Dia buat tak reti je. Ayah dia kata pesan, baca kisah Sayyidina Umar ni. Dia tak nak baca. Satu hari, Syekh ni berjalan dengan anak dia tadi, naik kereta api di Mesir. Mesir ni terkenal dengan satu kereta api yang lama. Kereta api tu diperbuat daripada besi. Dia punya tayar dia besi, dia punya kerusi dia besi, tingkap dia besi, pintu tak ada, tapi semua besi. Nak cerita lama punya kereta api. Pelancong yang datang Mesir memang wajib naik kereta api tu. Oh, memang wajib. Kereta api tu kalau dia berjalan, kalau nak turun sambil jalan pelan tu kena lompat. Oh, itu kereta api lama tu. Jadi anak dia dengan Syekh ni tadi duduk, sambil duduk kat kereta api tu, ada orang Inggeris duduk di belakang mereka. Orang Inggeris ni menceritakan tentang kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anak ni dipasang telinga dia. Dia duduk kat depan tu, dia dengar perbualan orang Inggeris. Anak ni faham bahasa Inggeris, ayah dia tu tak faham. Dia dengar, orang belakang ni tengah duk bersembang tentang kisah kehebatan Sayyidina Umar. Bila dah habis dengar orang putih tu bersembang, orang Inggeris tu, anak ni tadi terus cakap pada ayah je di sebelah. Dia kata, wahai ayahku, aku nak bacalah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia minta nak baca. Lepas tu ayah dia kata, apa kebuang tebiat kamu ni dalam kereta api ni minta nak baca kisah Sayyidina Umar? Dia kata pada ayah dia, wahai ayah, aku dengar perbualan yang di belakang ni,
tengah cerita tentang kisah kehebatan Sayyidina Umar. Jadi bila aku dengar dia orang sembang, aku rasa nak terbaca. Apa kata ayah dia? Kamu anak aku ni pula banyak melahirkan ulama. Ya, Syekh Azhar, ulama-ulama yang keluar balik ke negara masing-masing daripada hasil Syekh yang mengajar dia, Syekhul Azhar. Aku banyak kali beritahu kamu buat nohen je. Orang Inggeris di belakang ni kamu tak kenal pun, dia tak suruh pun kamu baca. Kamu hanya dengar dia sembang kehebatan Sayyidina Umar, terus kamu nak baca kisah Sayyidina Umar. Maksudnya kalau ada yang bukan Islam cerita kehebatan Islam, barulah kita nampak kehebatan itu. Bak kata bomoh lah. Bomoh ni dia akan jadi mujarab kalau seberang sungai. Kalau dalam kampung tak mujarab. Itulah bahasanya. Kena dengar kata orang luar, barulah kita nak buat sesuatu. Jadi sebelum saya cerita tentang beberapa pandangan non-Muslim tentang kehebatan Nabi, kita kena akui dulu Nabi ni hebat. Bukan setelah kita mendengar perkataan-perkataan yang non-Muslim, barulah kita nampak hebat. Kerana kita sebagai orang Islam wajib mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siapa yang mengakui kehebatan Nabi? Iaitu Sir George Bernard Shaw. Pernah dengar nama ni? Tak pernah dengar. Nama nak nyebut pun belit-belit lidah nak nyebut. Tak pernah dengar. Tu nak ceritanya, bila nama Nabi semua orang pernah dengar, kenal. Itu cerita hebatnya Nabi. Sebesar George Bernard Shaw, tak pernah dengar ni, siapa ni? Okey, tengok apa dia kata. Dia ni pernah buat satu buku, The Genuine Islam, cerita tentang keaslian Islam, ketulinan Islam, originalnya Islam ni. Apa disebut dalam buku tu? Dalam juzuk yang kedua, nombor 8, dia kata bahawa jika ada agama yang akan menguasai Inggeris atau Eropah dalam abad yang mendatang, mungkin itu adalah Islam. Maksudnya apa? Akan datang ni, Eropah dan Inggeris ni, satu hari nanti Islam yang akan datang, yang dakwah kepada mereka ni sehinggakan mereka ini akan masuk Islam. Dan pemimpin kalangan mereka Inggeris dan Eropah ini adalah dari kalangan Islam. Ini kata dia. Sebab apa? Sekarang ni kan kita kena bersedih. Sekarang ni Israel membantai cukup-cukup Palestin sekarang. Ni sekarang bermula daripada 12 November sampai sekarang. Hari ni 22 November. Dah 10 hari. Israel sedang menentang dan membantai sahabat-sahabat kita se-Islam, se-akidah di Palestin. Ramai yang mati daripada kalangan kanak-kanak, bermula daripada bayi sampailah umur 12 tahun. Ramai mati sekarang. Saya tengok ada satu video yang kawan saya post, bayi umur 4 tahun sedang main, kena bom, ada orang jumpa, orang angkat, kepala dia hancur, baju sedang bermain. Apa yang berlaku? Demonstrasi jalanan. Saya tengok di New York dah buat, di Amerika dah buat. Siapa yang buat demonstrasi ni? Apa dia kata? Walaupun kami ni bukan Islam, tapi kami ada jiwa dan sifat belas kasihan tentang peri kemanusiaan. Nak cerita, ini soal peri kemanusiaan, hak asasi, humanity. Ini yang berlaku sekarang. Saya tengok, kata Sir George Bernard Shaw, bahawa Islam yang akan menguasai Inggeris atau Eropah dalam abad yang akan datang, itu sebab ada hikmah kenapa Allah tunjuk kejahatan musuh Islam ini, supaya orang bukan Islam lihat kehebatan Islam, dan Islam ini bukan sebagai pengganas. Dan ramai sekarang ni yang menyokong orang Islam termasuk bukan Islam berkenaan dengan mereka satu suara membantah secara keras-kerasan terhadap Israel yang sedang membantai rakyat Palestin. Baik, apa kata Sir George Bernard Shaw lagi? Kenapa dia kata mungkin itu adalah Islam? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang dikagumi.
dan pantas disebut sebagai penyelamat manusia. Bila Allah utuskan Nabi sebagai, ataupun Allah utuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul, apa dia ayatnya yang disebut dalam Quran? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat. Itu sebab ibu-ibu yang kematian suaminya dibela oleh Nabi SAW. Anak-anak yang kematian ayahnya dibela oleh Nabi SAW. Harta-harta mereka ketika itu juga dibela oleh Nabi SAW. Sebab pada zaman jahiliyah, perempuan-perempuan yang kematian suaminya, mereka ini berada di dalam cengkaman penguasa-penguasa atau pembesar-pembesar Quraisy yang zalim. Apa mereka buat? Mereka paksa ibu-ibu tunggal ini melacurkan diri mereka. Dan bayaran ini masuk ke poket Abu Lahab. Anak-anak yang kematian ayahnya yang dipanggil sebagai al-yatim. Itu sebab al-yatim di sisi bahasa Arab, al-yatim itu adalah kematian suaminya, kematian ayah dia. Kalau kematian ibu bukan yatim. Yatim kematian ayah. Hilang sumber punca rezeki itu hilang. Ayahlah. Apa yang berlaku? Harta mereka jadi milik Abu Lahab. Orang yang kerja gaji 3,000 contoh pada zaman itu, 2,900 jadi milik Abu Lahab. 100 je milik kita. Kalau tak bayar, nak kena bunuh. Itu sebab orang yang suka makan reta orang ni, suka sikit-sikit nak curi apa semua, kita kata apa? Pelahap kan? Perangai pelahap lah tu. Siapakah manusia yang masuk dalam medan ini, yang membawa rahmat, clearkan benda ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tunggal terpelihara, tak payah berzina dah, jom masuk Islam, maruah terpelihara. Masuk Islam, harta kamu terpelihara. Masuk Islam, anak-anak yatim yang Nabi kata, barang siapa yang bersama dengan anak yatim, ana wakafilul yatimi kahataini fil jannah. Siapa yang membela anak yatim, dia duduk dengan aku dalam syurga seperti dua jari ni, duduk sebelah dengan Nabi. Tu nak cerita datangnya Nabi, Nabi sebagai muhdah, memberi petunjuk, membawa petunjuk, dan rahmah. Nabi memberi kerahmatan, membawa rahmat kepada manusia pada ketika itu. Itu sebab kata Sir George Bernard Shaw, Islam akan mentadbir dunia, khususnya negara Eropah, benua Eropah dan juga negara Inggeris, kerana Islam ini dilihat sebagai menyelamatkan manusia seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, yang terakhir saya nak bawa, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini seorang pejuang keadilan di negara India. Boleh bacalah, dia ni pun mati disebabkan dibunuh oleh orang India juga, kerana melihat dia ni dah membela orang Islam di India. Itu menurut sejarah yang saya baca. Apa dia kata? Dia buat satu risalah, The Young India. Dia kata bukanlah pedang yang menyebarkan Islam. Orang kata Islam ni agama teroris. Sebab apa? Nabi sikit-sikit angkat pedang bunuh. Siapa kata Nabi asyik angkat pedang bunuh? Tak. Siapa yang mengancam Islam, Nabi perang. Salahnya sebab kamu menentang agama Allah pada zaman Nabi. Nabi pancunglah, Nabi serang. Baik. Bukan pedang yang menyebarkan Islam. Sampai sekarang, pedang menyebarkan Islam ke? Ada ke jawatan kuasa masjid ke ustaz-ustaz datang rumah kita, bangun sembahyang subuh? Kalau tak sembahyang subuh, teman pancung mika. Cepat. Tak ada. Ada ke orang yang minum arak, kita pergi dekat tu, kita pancung semua orang Islam minum arak? Tak ada. Ada ke orang yang main nombor ekor, ada orang Islam main nombor ekor, pakai jubah lagi tu, pakai kopiah lagi main nombor ekor? Ada kita pergi kita tikam dia? Tak ada. Sedangkan Nabi ajar jaga maruah dia walaupun nak tegur. Tu Mahatma Gandhi kata bukan pedang. Sebab apa Islam tersebar? Sebab kepedulian, sayangnya Nabi kepada ummah, keberanian Nabi, dan juga keimanan Nabi SAW kepada Allah begitu kuat, menyebabkan Islam tersebar. Jadi dua pendapat ini mengatakan mereka ini memperakui kehebatan Nabi SAW. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dirahmati Allah,
Jadi bila dah ada dua ni, apatah lagi kita yang Islam wajib memperakui Nabi SAW. Jadi justru dengan sempena Maulid Rasul kali ini, marilah sama-sama kita ittiba'us sunnah, ikut sunnah Nabi dan amal segala sunnah Nabi, dan sentiasa menyebut-nyebut di lidah kita memperakui kehebatan Nabi dengan kita banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Yang baik pada Allah yang kau beri saya sendiri, ampun maaf terlajak bicara terkasar bahasa. Sekian, wabillahi hidayatut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Kepribadian Rasulullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Said Muzaffar Said Azlan yang telah dirakamkan di perkarangan RTM Perak. Tausiah.